Seringkali surah ini kita hanya membataskan cara kita memandang surah ini hanya kepada barangkali mencegah daripada bahaya yang datang kepada tubuh kita. Sedangkan sekiranya kita amati surah ini dengan mendalam, perkara yang paling penting yang akan kita usaha untuk melindunginya adalah iman dalam hati kita yang sangat mudah hilang ataupun tercabut daripada hati kita. Jadi ya benar, kita mesti menjadikan surah ini sebagai bacaan untuk mengelakkan bahaya daripada terkena tubuh kita. Tetapi Al-Quran ini diturunkan Allah Azza wa Jalla sebagai petunjuk, dan apabila Al-Quran itu dilihat sebagai petunjuk, maka hendaklah pembaca Al-Quran menjadikan tujuan utama membaca suratul Falaq ini untuk mengukuhkan iman dan mengelakkan daripada ia hilang ataupun merosot daripada hati kita. Dan perkara yang paling menarik dalam ayat yang pertama ini adalah Al-Falaq itu sendiri. Apakah makna Al-Falaq? Ya, surah ini dinamakan dengan nama suratul Falaq. Al-Falaq ini kalau secara literalnya, tuan-puan sekalian, adalah bermaksud pembelahan. Ya, maka Rabbul Falaq artinya Tuhan yang menguasai proses pembelahan, Tuhan yang memberikan perintah untuk terbelah. Maka sekiranya kita perhatikan Al-Quran itu sendiri, maka ada 4 kalimah yang berakar kepada falaqah. Dan apabila kita amati perkataan falaq ini, ia menceritakan tentang sesuatu yang mengalami kehidupan selepas kematian, dan proses daripada mati menuju kepada hidup adalah proses terbelah. Perhatikan kejadian kita, tuan-tuan. Kejadian kita adalah bermula daripada sesuatu yang terbelah. Kalau kita belajar sains, kita belajar, guru-guru sains kita sebut apa yang disebut sebagai zigot, itu membelah menjadi 2 kepada 4, 4 kepada 8, 8 kepada 16, 16 kepada 32. Subhanallah, ini adalah proses pembelahan untuk menghasilkan kejadian manusia di dalam rahim seorang ibu. Dan kita sendiri pun lahir, ya, sebelum diazankan, kita itu sendiri lahir selepas air ketuban ibu kita pecah. Maka proses 2 cm, 4 cm, 6 cm, 10 cm yang sudah sempurna untuk dilahirkan, itu sendiri bermakna falaq. Ini menunjukkan, ya, ini menunjukkan kita berasal daripada sesuatu yang terbelah. Ini menunjukkan Allah Azza wa Jalla yang menentukan masa kelahiran kita. Allah Azza wa Jalla yang menguasai proses kelahiran kita. Manakala Al-Falaq juga kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, ya, seperti di dalam suratul An'am, Falikul Habbi wan Nawa, ia bermakna benih yang berada di dalam tanah bila kita tanam. Maka proses tunas itu muncul, ya, tunas itu tak akan muncul kalau tidak melalui proses benih itu terbelah sedikit. Ya, apabila berlaku terbelah, tunas itu muncul. Subhanallah. Maka Allah yang samalah yang menguasai proses ini. Dan kalau kita tahu cerita Bani Israel, Allah Azza wa Jalla menerangkan, ya, di dalam Al-Quran, di mana apabila Laut Merah itu berada di hadapan mata Bani Israel dan mereka dikepung oleh Fir'aun, maka famfalaqa, maka Allah menyebut, Allah yang menyebabkan air Laut Merah itu terbelah. Lalu masuklah Bani Israel, lalu mereka diberikan Allah kehidupan daripada selama ini mereka cuba dimatikan oleh Fir'aun. Lalu fahamlah kita bahawasanya perkataan falaq di dalam Al-Quran adalah merujuk kepada proses kehidupan kematian. Jadi bila kita membaca A'udhu birabbil falaq, ini bermakna kepada Tuhan yang menguasai kehidupan. Aku meminta a'udhu, aku meminta perlindungan. A'udhu di dalam bahasa Melayu, kalau kita nak membuat ayat berikut, saya meminta perlindungan daripada Tuhan, saya memohon perlindungan daripada Tuhan dari keburukan seperti keburukan malam, tukang sihir, dan mereka-mereka yang dengki.
Betul tak kalau saya katakan bahawasanya kita boleh hasilkan dalam hanya satu ayat keburukan-keburukan yang ada di dalam suratul Falaq? Lalu mengapakah Allah Azza wa Jalla memecahkan kepada 4 ayat? Mengapakah Allah Azza wa Jalla memecahkan kepada 4 ayat? Iaitulah keburukan-keburukan yang menimpa kepada orang-orang setiap masa. Kerana subhanallah, Allah Azza wa Jalla seringkali menyebutkan Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Beri perhatian. Allah menggunakan kalimat zulumat kepada kegelapan dan Allah menggunakan kalimat nur kepada cahaya. Kegelapan itu Allah jadikan plural ataupun banyak, tetapi cahaya hanya satu sahaja. Subhanallah. Suratul Falaq, cara Allah menampilkan makna ayat ini jelas kelihatan. Di mana hanya satu ayat bersangkut paut dengan cahaya muncul, Qul a'udzu birabbil falaq. Manakala ada 4 ayat yang menunjukkan banyaknya kegelapan. Subhanallah. Al-Quran menyebut kegelapan bukan hanya satu. Al-Quran menyebut kegelapan sebagai zulumat. Manakala hanya satu sahaja cahaya, sumber cahaya, Allahu nurus samawati wal ard, iaitulah kepadanya kita bergantung. Subhanallah. Apabila kita melakukan tadabbur, ya, kita juga akan menemui perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Tetapi kita kena ingat satu perkara, tadabbur juga adalah kita mengamalkan surah ini. Tiada makna menghafal surah ini, tiada makna memahami tafsiran surah ini kalau kita masih tergolong daripada orang yang suka keluar malam dan berpoya-poya, sembang kosong, tiada faedah. Kerana surah ini berbicara tentang keburukan di waktu malam, maka janganlah kita tergolong daripada orang yang bukan main hafal surah ini, tetapi suka tidur lewat kerana perkara-perkara yang tiada faedah. Semoga Allah menggolongkan kita daripada mereka yang memahami suratul Falaq dan mereka yang mengamalkan surah.